Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah PDPR kita pada hari ini, okey, kita akan jawab bagi kertas soalan peperiksaan pertengahan tahun, okey, bagi subjek akidah tahun 4. Okey. Okey, kita lihat muka surat yang kedua. Okey, bahagian yang pertama, bahagian alif. Okey, soalan 1 hingga soalan 15, pilih jawapan yang betul. Okey, maksudnya dia ada bagi pilihan jawapan alif, ba, jim, dal. Okey, kemudian awak pilih dan bulatkan jawapan yang betul. Okey, nombor 1, sebagai orang Islam, kita wajib beriman kepada rukun. Alif, iman. Ba, negara. Jim, negeri. Dal, sekolah. Okey. Nombor 2, manakah yang berikut adalah rukun iman? Okey, alif, syahadah. Ba, qada dan qadar. Jim, solat fardu. Dal, puasa. Okey, nombor 3, hukum beriman kepada qada dan qadar ialah alif, sunat. Ba, harus. Jim, wajib. Dal, haram. Nombor 4, erti qada ialah alif, berserah diri kepada Allah. Ba, berusaha dan berdoa kepada Allah. Jim, pelaksanaan sesuatu ke atas seseorang. Dal, ketentuan sesuatu perkara ke atas seseorang. Okey. Nombor 5, orang yang tidak mempercayai qada dan qadar termasuk dalam golongan alif, baik. Ba, ikhlas. Jim, malas. Dal, sombong. Okey. Okey, untuk seterusnya muka surat yang ketiga. Okey, soalan nombor 6. Beriman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keberapa beriman kepada qada dan qadar? Okey. Nombor 7, berikut adalah contoh qada terhadap manusia kecuali. Okey, dia tanya kecuali. Alif, rumah banglo. Ba, rupa paras. Jim, umur. Dal, rezeki. Okey. Nombor 8, berapakah jenis-jenis qada? Okey. Nombor 9, pelaksanaan ke atas sesuatu perkara sama ada baik atau buruk. Pernyataan tersebut adalah pengertian bagi alif, iman. Ba, qada. Jim, qadar. Dal, Islam. Okey, untuk nombor 10 dia bagi keratan ayat. Okey, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Okey, dalil di atas adalah berkaitan dengan alif, beriman kepada Allah. Ba, beriman kepada kitab. Jim, beriman kepada Rasul. Dal, beriman kepada qada dan qadar. Okey. Muka surat yang keempat. Okey, soalan nombor 11. Pilih kesan beriman kepada qada dan qadar. Okey, yang ni pernyataan yang pertama, mudah putus asa. Kedua, sabar menempuh dugaan. 3, redha dengan perkara yang berlaku. 4, menyalahkan diri sendiri. Okey, pilih yang mana satu kesan beriman kepada qada dan qadar. Okey, kemudian pilih jawapan yang betul. 12, sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui ada. Ada berapa sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui? Okey, bulatkan. 13, wahdaniyah adalah salah satu dari sifat tempat kosong bagi Allah. Okey, alif, mustahil. Ba, harus. Jim, baik. Dal, wajib. Okey, 14, erti sifat wahdaniyah ialah Allah yang maha. Alif, esa. Ba, kekal. Jim, sedia. Dal, baharu. Okey. Ayat 15, pilih dalil nakli sifat wahdaniyah. Okey. Alif, kul a'udzu birabbil falaq. Ba, kul huwallahu ahad. Jim, kul a'udzu birabbin nas. Dal, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, yang mana satu dalil nakli bagi sifat wahdaniyah? Okey, muka surat yang kelima, bahagian ba. Okey, soalan 16 hingga soalan 20. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, dia bagi tempat kosong. Okey, kemudian dia bagi pilihan jawapan yang kat atas ni. Okey, kita kena isi. Okey, ini kotak yang pertama, sekalian. Keenam, Allah tunggal berbilang-bilang. Okey. Okey, umat Islam wajib beriman dengan sifat tempat kosong. Okey, antaranya sifat wahdaniyah. Okey, sifat wahdaniyah adalah sifat wajib bagi Allah dalam bilangan tempat kosong. Kewujudan Allah adalah bersifat
tempat kosong. Tidak mempunyai pasangan serta tidak sama dengan makhluk yang lain. Allah menjadi tumpuan untuk tempat kosong makhluk. Mustahil Allah itu bersifat tempat kosong. Soalan 21 hingga soalan 25, gariskan jawapan yang betul. Dia bagi pilihan jawapan. Contohnya ni. Kemudian kita kena gariskan jawapan yang betul. 21, qada mu'allaq adalah ketentuan yang boleh diubah atau ditambah dengan usaha dan ikhtiar. 22, setiap ujian dan kejadian yang berlaku adalah usaha atau ketetapan daripada Allah. Pilih jawapan ni yang mana satu yang betul, kemudian gariskan. 23, Allah adalah tempat untuk memohon kejahatan hajat bagi sekalian makhluk. 24, hukum beriman dengan sifat wahdaniyah ialah wajib, haram. 25, perbuatan menduakan Allah adalah perbuatan syirik, pahala. Gariskan jawapan yang betul. Muka surat 6. Soalan 26 hingga soalan 30. Padankan pernyataan di bawah. Dia bagi dua kotak pernyataan dekat sini. Kemudian awak padankan dengan yang kat sini dengan yang sebelah sini. Soalan 31 hingga soalan 35, lengkapkan pernyataan berikut. Ini adalah dalil. Dalil bagi sifat wahdaniyah. Dia suruh kita lengkapkan. Yang pertama ni, tumpuan as-samad setara ahad diperanakan. Qul huwallahu ahad, Allah tempat kosong, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan, tempat kosong. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah menjadi tempat kosong sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tiada diberanak dan ia pula tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang tempat kosong dengannya. Pilih jawapan ni, kemudian isikan dekat tempat kosong. Muka surat 7. Bagi soalan 36 hingga soalan 40. Kelaskan pernyataan berikut. Dia bagi pernyataan ni, kemudian dia suruh tulis dekat dalam dua kotak ni. Yang kotak yang pertama ini ialah hikmah beriman dengan qada dan qadar. Kotak yang kedua, akibat tidak beriman dengan qada dan qadar. Pernyataan yang pertama, ikhlas dalam setiap perbuatan. Nombor 2, sabar menghadapi ujian. 3, tidak pernah bersyukur, jauh daripada rahmat Allah. Yang kelima, redha dengan ketentuan Allah. Pilih pernyataan ini, kemudian tulis dekat kotak yang mana. Soalan 41 hingga soalan 45, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. 41, setiap perkara yang berlaku adalah ketentuan Allah. Betul ke salah? Kemudian tandakan dekat ruangan ni. 42, berdoa dan tawakal adalah jalan terakhir selepas berusaha. 43, orang yang tidak percaya dengan sifat Allah adalah dari golongan beriman. 44, Allah akan memberi rezeki kepada orang yang malas berusaha. 45, sifat wahdaniyah Allah adalah maha sempurna. Tandakan right atau salah. Untuk muka surat yang terakhir, muka surat 8. Soalan 46 hingga soalan 50. Dia bagi soalan subjektif. Jawab semua soalan. Untuk soalan 46, tuliskan dua jenis qada. Tuliskan dua jenis qada. 47, berikan dua contoh qada dan qadar. 48, senaraikan dua perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Senaraikan dua perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. 49, tuliskan dua perbuatan baik yang disukai Allah. Dan yang terakhir, tuliskan dua kesan beriman dengan sifat wahdaniyah.
Okey, itu adalah soalan-soalan bagi kertas peperiksaan pertengahan tahun. Okey, awak boleh jawab semua soalan. Okey, boleh lihat buku teks untuk sebagai rujukan. Okey, sekian, terima kasih.